tiga narasumber kita, Yang Mulia Tuan Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, iaitu pemangku Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Puan Haja Siti Nur Ashikin binti Haji Murni, Pegawai Bandaran, dan Yang Mulia Puan Dayangku Karunisa Nur Ashikin binti Pangeran Asmali, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Ya, kita ucapkan selamat datang untuk tetamu-tetamu kita ya. Ya, apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sampai pagi terlebih dahulu ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesediaan tetamu-tetamu kita yang telah berkesediaan berkunjung, dan nanti insyaAllah kan kita ni sama-sama dapat mengongsikan ya informasi mengenai dengan pertukaran Bandar Brunei ke Bandar Sebagaun ini, iaitu sebetulnya kita lebih fokuskan sejarah perkembangan Bandar Brunei dan pemberigaan acara sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Sebagaun ya. InsyaAllah ya. Baik. Jadi kita akan mulakan bersama Tuan Faisal ya. Ya. Mengenai dengan sejarah perkembangan Bandar Brunei ini. Mungkin Tuan boleh menjelaskan bila agaknya konsep bandar bermula dalam sejarah negara Brunei ini. Silakan. Terima kasih Puan Pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbalik kepada soalan Puan Pengerusi, bila penggunaan konsep bandar ini berlangsung, saya akan membawakan bis kita 500 tahun ke belakang lah. Sejak bermulanya pemerintahan Kerajaan Brunei pada abad ke-14. Sebaik saja pemerintahan berpindah ke kawasan yang disekelilingi dengan batu, yang kemudiannya dikenali dengan Kota Batu. Perpindahan ini dilakukan oleh Sultan Brunei yang pertama, yaitu Sultan Awang Alak Betatar, dengan memindah pusat pemerintahannya daripada Garang ke Kota Batu dan menjadikan Kota Batu sebagai pusat pemerintahan, dan kemudiannya pusat pemerintahan ini menjadi sebuah pusat bandar yang pesat pada masa itu, yang dikunjungi oleh pedagang-pedagang daripada luar negara, seperti pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang daripada Timur Tengah. Dan ini membuatkan penduduk-penduduk di persisiran Sungai Brunei pada masa itu membuat penempatan, dan akhirnya membawa kepada pembukaan kampung-kampung yang terawal di persisiran Sungai Brunei yang berdekatan dengan Kota Batu pada masa itu. Dan kampung-kampung ini adalah seperti Tanjung Kindana, Kampung Pudak, Kampung Barbunut, Kampung Baru-Baru, Sungai Besar, dan Serdang. Dan dengan ini dijadikanlah Kota Batu sebagai ibu negeri Kerajaan Brunei pada masa itu. Kerana memikirkan keselamatan semasa pemerintahan Sultan Syarif Ali, yaitu Sultan Brunei yang ketiga yang berasal daripada Taif, maka dibangunkan tembok yang diperbuat daripada batu yang didirikan oleh pekerja-pekerja Cina pada masa itu. Dengan ini juga pada zamannya juga telah didirikan masjid, dijadikan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Brunei pada masa itu, selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Maka dengan ini sebagai bukti kepada pembuktian kepada Kota Batu itu merupakan bandar Brunei, ia dinyatakan dalam catatan yang digambarkan oleh Antonio Figapita semasa beliau mengikuti rombongan Ferdinand Magellan datang ke Brunei pada 9 Julai 1521, yang mana catatannya menyatakan bahawanya bandar Brunei itunya keseluruhannya didirikan di atas air, yaitu di Sungai Brunei. Dan istana raja dan kediaman beberapa orang pembesar didirikan di kawasan daratan, penduduknya seramai 25.000-nya, dan rumah-rumah diperbuat daripada kayu. Dan apabila air pasang, kaum perempuan berkayuhnya menjual barang-barang. Seperti mana yang kita ketahui, kita ini terkenal dengan padian pada masa. Dan di hadapan istana rajanya ada sebuah tembok yang diperbuat daripada batu-batu besar dan menara kubu seperti bentuk benteng pertahanan. Iaitu Kota Batu ataupun kubu yang telah didirikan oleh Sultan Syarif Ali pada masa itu. Dan perkembangan bandar Brunei ini mengalami kemerosotan apabila masuk ke era
ataupun ke tahun ataupun ke abad 17, yang mana berlakunya perpindahan pemerintahan daripada Kota Batu ke ulu Sungai Brunei, yang pada masa ini kalau bis kita daripada yayasan, apabila bis kita melihat ke hujung ulu Sungai Brunei, ya sebelah kanan tu nama tempat itu dikenali sebagai Tumasik. Dan perpindahan ini adalah disebabkan oleh berlakunya peperangan saudara di antara Sultan Abdul Haqul Mubin dan Sultan Mahidin pada masa itu, yang mana Sultan Haqul Mubin menapakkan pemerintahannya di Pulau Cermin dan Sultan Muhyiddin kekal bertapak di Kota Batu pada masa itu. Dan kesan daripada perpindahan ke Tumasik ini, maka penduduk pun turut ikut berhijrah ke kawasan hulu Sungai Brunei dan mula mendirikan rumah di kiri dan kanan Sungai Brunei pada masa itu. Dan ini membuatkan ini menjadikan Tumasik dan perkampungan yang dibangun di Sungai Brunei itu dikenali dengan nama Kampung Air pada masa itu. Dan dengan tertubuhnya kampung-kampung, maka dengan sendirinya Kampung Air ini menjadi pusat bandar kepada pemerintahan Sultan Muhyiddin pada masa itu. Dan itu antara konsep bandar bermula dengan sejarah negara Brunei, ya. Dan seterusnya. Dan Tuan, mungkin dapat menjelaskan lagi. Jadi bilakah usaha dilaksanakan untuk menubuhkan pembangunan bandar di kawasan daratan? Mungkin dapat dijelaskan. Ya. Usaha-usaha yang jelas dilaksanakan untuk pembangunan bandar di kawasan daratan apabila residen British mula mentadbir kerajaan Brunei pada tahun 1905-1906 melalui daripada perjanjian naungan, maka residen British telah melaksanakan pentadbiran mereka untuk di negara Brunei Darussalam. Akan tetapi kuasa mutlak dan keputusan masih lagi berada di tangan Sultan Brunei pada ketika itu. Jadinya oleh kerana melihat Kampung Air sebagai pusat bandar pada masa itu tidak sesuai untuk melaksanakan pentadbiran, maka residen British telah merancang untuk membuat pemindahan pentadbiran daripada Kampung Air ke darat. Maka dengan ini telah disediakan rancangan yang mana rancangan ini menempatkan 3 buah tempat untuk dijadikan sebagai tapak perpindahan pada masa itu. Dan di antara faktor-faktor perpindahan pusat bandar daripada Kampung Air ini juga adalah disebabkan oleh kesihatan dan kegiatan perekonomian pada awal tahun pada awal abad ke-20. Antara yang terawal dibangunkan pada masa pemerintahan residen British di Brunei adalah dengan mendirikan pejabat residen British sendiri yang bertapak di bawah pada masa ini Bumbungan 12 yang bertapak di bawah itu pada masa itu, dan dibina sebatang jalan pada masa itu yang berturap sehingga sepanjang 1,5 batu pada masa itulah untuk memudahkan pergerakan ataupun kemudahan pentadbiran pada masa itu. Dan selepas daripada itu dibangunkan beberapa buah kedai untuk peniaga-peniaga membuat perniagaan di kawasan daratan, dan salah satu tujuannya sebenarnya adalah untuk menarik orang kampung ini supaya berpindah ke darat sebenarnya. Memandangkan orang kampung ini sudah selesa dengan kehidupan di Kampung Air, maka untuk menarik perhatian maka diberikan kemudahan-kemudahan untuk mereka berpindah ke kawasan daratan. Dan susulan daripada rancangan tersebut juga telah disediakan rancangan tapak perpindahan oleh residen British pada awal pemerintahan residen British pada masa itu, iaitu kawasan-kawasan tersebut seperti di Tumasik, kawasan Sungai Tekuyong yang pada masa ini dikenali dengan Sungai Kianggeh pada masa ini, dan Kampung Sembiling. Jadinya kesan dari perpindahan kerabat diraja di ketiga-tiga kawasan ini telah mendorong penduduk-penduduk daripada Kampung Air ini untuk berpindah ke kawasan daratan secara perlahan-lahan. Maka diorang melihat
Durang melihat sudah banyak perpindahan itu, jadinya durang pun terbuka hati dan kemudahan pun semakin banyak di kawasan daratan, maka mereka pun mula beransur-ansur berpindah ke kawasan daratan. Kira-kira pada tahun 1910 hingga 1914, kerajaan telah berjaya membina lebih 20 lot kedai di sepanjang Jalan Meikarta dan Jalan Sultan, yang kesemuanya dipenuhi oleh peniaga-peniaga Cina yang berpindah daripada kampung air. Peniaga-peniaga Cina ni kalau dulunya memang durang ini bertempat di Bakut Cina ni, katanya di Bakut Cina, di kalau saya tidak silap di Pekan Lama mungkin di sana. Petapakan ini sudah lama di sana, jadinya durang pun berpindah ke kawasan daratan untuk mengisi kedai-kedai yang disediakan oleh Residen British. Dan pada masa itu juga telah dibinakan sebuah masjid, rumah sakit Kajang dan sekolah sementara di Bandar Brunei. Jadinya anitah permulaan sekolah di darat ni yang dibangunkan oleh Residen British. Maka untuk mengawal perbandaran ini, dalam tahun 1921 sebuah enakmen lembaga kebersihan digubal sebagai menjadi kepada pelaksanaan pentadbiran Bandar Brunei pada masa itu. Dan untuk memudahkan dan mempercepat lagi hubungan pentadbiran, perkhidmatan telegraf mulai dipasang, dan pada masa itu juga 1921 Sultan Ahmad Tajuddin telah membina sebuah istana di Bandar Brunei yang dikenali sebagai Istana Majalis. Jadi susulan daripada pembangunan dan pembangunan yang berterusan ini sehingga membawa kepada tahun 1937 kerajaan semakin pesat melaksanakan pembangunan di Bandar Brunei. Antara yang telah dibina adalah pembinaan jambatan Clifford yang pada masa ini masih lagi ada ini jambatan ini yang melintasi Sungai Kedayan pada masa ini, yang berdekatan dengan mahkamah. Ada satu jambatan tu di Siring itu jambatan Clifford yang pada masa ini masih lagi utuh. Cuma banyak orang-orang Ketani indah tahu nama, tapi tahu jambatan, tapi sejarahnya indah orang mengetahui. Dan dibina Jalan Tutong sepanjang 30 batu ni pada masa itu. Jalan ini mulanya dirintis, lepas itu baru dijadikan sebagai jalan berturap dan didirikan rumah sakit. Rumah sakit ini rumah sakit yang besar lah, dan dibangunkan dermaga kastam. Dermaga kastam ini kegunaannya adalah untuk ekspor dan import. Dan pada masa itu Residen British pun aktif dengan aktiviti mengimport keperluan-keperluan bagi penduduk-penduduk dan kerajaan Brunei pada masa itu. Dan Badan Kebersihan dan Perumahan pun juga dibina, serta Sekolah Melayu Formal di Jalan Pemancang. Sekolah Melayu Formal ini adalah untuk meningkatkan tahap pendidikan bagi penduduk di kampung air. Memandangkan pada masa itu dilihat bahawa penduduk-penduduk Ketan ini cuma hanya mengetahui dalam membaca dalam bahasa Jawi sahaja. So patutlah diusulkan sekolah Melayu ini untuk meningkatkan tahap membaca, mengira pada masa itulah. Dan secara keseluruhannya menjangkau tahun 1937 itu sebanyak 82 kedai telah dibangunkan pada masa itu. Walau bagaimanapun pembangunan bandar yang pesat ini telah mengalami kemerosotan ataupun kemundurannya apabila kerajaan Brunei diduduki oleh tentera Jepun pada tahun 1942 hingga 1945. Semasa pendudukan tentera Jepun ini, tidak ada usaha-usaha daripada pihak tentera Jepun untuk memajukan Brunei, termasuklah bandar Brunei, termasuklah perekonomian di negara Brunei pada masa itu. Tidak ada usaha untuk menuju ke sana, cuma yang dilaksanakan adalah untuk bertahan hidup saja. Dan pada akhir-akhir pemerintahan tentera Jepun berlaku sedikit peperangan daripada tentera Berikat masuk ke negara Brunei pada masa itu untuk mengeluarkan tentera Jepun ini daripada Brunei. Dan berlakulah pengaboman di kawasan bandar Brunei pada masa itu hingga meranapkan beberapa buah bangunan yang telah dibina sebelum ini.
Maka sebaik saja tentera berikat berjaya mengeluarkan tentera Jepun daripada pentadbiran kerajaan Brunei, maka pentadbiran mula dilaksanakan oleh tentera berikat dan kemudiannya diserahkan kepada Residen British semula. Dan melihat terhadap kehancuran bandar Brunei pada masa itu, maka Residen British telah membuat inisiatif pada tahun 1946 dengan memanggil pakar luar negara untuk merancang semula pembangunan bandar Brunei pada tahun 1948. Walaupun demikian, pelaksanaan perancangan pembangunan bandar ini berlangsung sepenuhnya semasa era pemerintahan almarhum Sultan Omar Saifuddin Sa'dul Khariwaddin. Ia berlangsung selama 16 tahun bermula daripada 1950 hinggalah ke 1966. Maka dengan ini perancangan pembangunan bandar telah dibahagikan kepada 3 fasa pada masa itu. Fasa pertama dipanggilnya fasa pemulihan dan pembangunan semula dalam lingkungan tahun 1945 dan 1952. Kenapa diletakkan 1945? Kerana perancangannya, pembangunannya sudah terlaksana awal, tapi cuma dalam bentuk dalam skala yang sedikit sahajalah. Dan fasa kedua dikenali sebagai era pertengahan pembangunan bandar Brunei. Dan ia merupakan satu rancangan pembangunan yang dimasukkan dalam rancangan pembangunan negara Brunei. Pertama pada tahun 1953 hingga 1958. Jadi kalau kita akan kupas memang banyak ya. Betul jadi ini mengenai dengan sejarah perkembangan bandar Brunei dan pemberitaan acara sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama bandar Brunei menjadi Bandar Sebegawan. Nanti kita akan tanya lagi Tuan Faisal mengenai dengan soalan seterusnya, tapi kita ini akan bertanya kepada Puan Syikin terlebih dahulu. Pemberitaan acara sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Sebegawan. Mungkin boleh menerangkan mengenai dengan sambutan memperingati hari ulang tahun ini, khususnya penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Sebegawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu pihak Jabatan Bandaran Bandar Sebegawan ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak RTB memberi peluang kepada kami untuk memberikan acara-acara sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Sebegawan. Nama Bandar Brunei menjadi Bandar Sebegawan telah secara rasmi ditukar pada 4 Oktober 1970 dan semenjak penukaran nama bandar ini ianya telah disambut pada setiap tahun, khususnya Jabatan Bandaran Bandar Sebegawan. Dan pada hari ini genaplah 55 tahun nama bandar menjadi Bandar Sebegawan. Ya. Jadi di sini apakah antara acara-acara yang telah dan yang akan diadakan pada tahun ini? Alhamdulillah, pada tahun ini pelbagai majlis keagamaan, aktiviti kemasyarakatan dan juga acara sampingan yang telah diadakan dan akan diadakan. Acara pembukaan telah diadakan pada 2 hari yang lepas, iaitu pada hari Khamis 2 Oktober 2025, iaitu majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adatul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim di Kubah Makam Diraja yang telah dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan turut dihadiri oleh Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan ketua-ketua bahagian di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan juga khutbah Jumaat juga telah diadakan kemarin pada hari Jumaat 3 Oktober 2025 yang mengetengahkan pentingnya menjaga kebersihan bandar dan harta benda awam. Kubah yang disampaikan adalah sebagai platform untuk menyeru orang ramai bahawa menjaga kebersihan persekitaran bandar dan prasarana-prasarana yang telah disediakan bukanlah terhad kepada tanggungjawab agensi-agensi kerajaan, malahan juga tanggungjawab kepada semua orang ramai. Dan insya-Allah majlis seterusnya
akan diadakan pada hari Khamis 9 Oktober 2025 iaitu Majlis Hatam Al-Quran, Ratib Al-Atas, Selawat Tafrijiyah dan doa kesyukuran yang mana Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri akan hadir sama di majlis tersebut. Alhamdulillah setakat ini pihak jabatan telah menerima sambutan penyertaan bagi Majlis Hatam bukan sahaja di agensi-agensi kerajaan, malahan juga dari institusi pengajian tinggi, iaitu Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah, juga penghulu dan ketua kampung, badan-badan dan pertubuhan NGOs. Dan dari segi aktiviti kemasyarakatan, pihak jabatan telah bekerjasama dengan Pusat Pendermaan Darah RIPAS bagi mengadakan kempen derma darah yang mana ianya akan diadakan selama 2 hari pada hari Isnin 13 Oktober dan hari Sabtu 18 Oktober bagi sebelah pagi dan juga sebelah petang. Pada kempen derma darah yang pertama akan diadakan pada hari Isnin Isnin 13 Oktober di Dewan Muhibah, dan manakala kempen derma darah yang hari kedua akan diadakan di setiap poin bermula jam 9 pagi. Baik, Alhamdulillah. Mungkin tadi telah dijelaskan oleh Puan Hajah Siti Nur Ashikin mengenai dengan acara-acara yang telah dan yang akan mengambil tempat ini. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita beralih pula kepada Yang Mulia tetamu kita Dayanku Khairunisa. Kita ingin mengetahui mengenai dengan acara seterusnya mungkin yang akan mengambil tempat ini. Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Baiklah, bagi menambah lagi beberapa aktiviti yang telah disampaikan oleh Puan Hajah Siti Nur Ashikin sebentar tadi, insyaAllah nanti akan diadakan juga kempen penanaman pokok yang akan melibatkan 55 batang anak pokok yang akan ditanam pada 2 hari bulan November 2025 nanti di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Selain daripada itu, akan diadakan juga street gallery dengan pameran gambar-gambar lama Bandar Seri Begawan yang akan diadakan sepanjang bulan Disember 2025 yang akan mengambil tempat di Jalan Residensi Bandar Seri Begawan. Kemudian Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan juga akan menganjurkan aktiviti riadah iaitu Neon Walk 55 yang akan diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas TMJE, dan acara Neon Walk 55 ini akan diadakan pada 13 hari bulan Disember 2025 pada sebelah malam. Jadi pada sebelah malam kalau neon tu akan nampak marak lah. Okay, InsyaAllah akan menambahkan kemeriahan bagi bandar. Itu bila tu Puan? Pada 13 hari bulan Disember 2025. Dan InsyaAllah sepanjang bulan November dan Disember 2025 nanti akan diadakan juga aktiviti jual-jualan gerai dengan tema. Jadi ianya akan diadakan di sebahagian Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin dan sebahagian kawasan Lapang Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Dan aktiviti ini nanti akan dinamakan sebagai Weekend Night Market. Oleh itu ia hanya akan beroperasi setiap hari Sabtu malam dan juga hari Ahad malam sahaja. Jadi antara contoh tema-tema yang akan diadakan nanti mungkin seperti retro dan nostalgia, tema antarabangsa dan sebagainya lah. InsyaAllah nanti tema-tema ini akan kami maklumkan kemudian melalui laman media sosial Jabatan di Instagram. Mungkin para penonton boleh mengikuti di Jabatan Bandaran BSB tanpa jarak JABATAN BANDARAN BSB di Instagram ataupun melalui hotline bahagian strategik dan perhubungan iaitu di 7179900. Bagi menambah lagi, semestinya untuk menambahkan kemeriahan suasana Bandar Seri Begawan, kawasan pusat bandar akan dihiasi dengan pencahayaan lampu cucul pada bulan Oktober ini, iaitu daripada 4 hari bulan Oktober malam ini sehingga 11 hari bulan Oktober, dan akan dipasang lagi pada 13 hari bulan Disember 2025 nanti. Kita rasakan itu menarik sekali ya, betul ya. Banyak juga acara-acara yang akan mengambil tempat bulan Disember tu. Betul. Adanya
gambar-gambar lama dipamerkan ya. Betul. Dan juga Neon Walk 55. Nanti tadi boleh ikut. InsyaAllah ya. Dan inilah kesempatannya sebetulnya dapat dijadikan satu package program di Rampai Pagi insyaAllah ya. Betul. Tadi saya bercakap mengenai dengan sejarah perkembangan Bandar Brunei ini. Mungkin Tuan Faisal sendiri boleh menerangkan di negara kita sendiri mempunyai perancangan pengembang luasan bandar dan bila ianya sebenarnya dilaksanakan. Dalam masa 7 minit insyaAllah. 3 minit maafkan saya. 3 minit boleh ya Tuan ya. Okey, alhamdulillah. Perancangan pembangunan Bandar Brunei seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, ia dibagikan kepada 3 fasa. Itu fasa pertama 1945 hingga 1952, yang mana ia dikenali dengan era pemulihan dan pembangunan semula. Yang mana kawasan-kawasannya adalah terletak di Jalan Elizabeth II, Jalan Sultan, Jalan Catur dan Jalan Kianggih. Yang mana di kawasan ini telah dibangunkan dua panggung wayang, sebuah padang besar, dermaga dan kastam serta pembinaan hospital yang tercanggih di Borneo pada masa itu, Istana Darul Hana, Lapau Baru, bangunan Hong Kong Bank, Shanghai Bank, Syarikat Borneo Company, pejabat Harrison dan Crossfield. Dan kalau kita lihat rancangan pembangunan semula ni, kalau kita lihat lebih kepada kawasan Kianggih ni, daripada mahkamah pada masa ni, Membuka Padang Besar dan ke sebelah kiri, kalau kita ni menuju ke bandar. Dan fasa kedua itu fasa era pertengahan pembangunan Bandar Brunei yang dimasukkan dalam rancangan pembangunan negara 1953-1958. Terletak di Jalan Sultan, Jalan Elizabeth, Jalan Stony dan Jalan Pemanca. Dan perancangan kali ini adalah perancangan pembangunan bangunan-bangunan kerajaan, termasuk bangunan setiausaha kerajaan, Jabatan Pos dan Telekom, Dewan Kemasyarakatan, Jabatan Radio Brunei, Kastam dan Pelabuhan, Barik dan Ibu Pejabat Polis serta bekalan air dan elektrik, Hotel Masjid Omar Saifuddin III dan juga Maktab Sultan Omar Saifuddin. Dan ini memperlihatkan bahawa Bahambit semula ke tengah. Pembangunan-pembangunan macam yang kita lihat pada masa inilah dan menerusi daripada perancangan pembangunan bandar yang kedua ni sebanyak menyebabkan ruang kampung air berpindah. Terlalu banyak berpindah. Bahkan tak ada penempatan. Lalu dengan ini inisiatif kerajaan adalah membina 82 buah rumah kerajaan dan 45 buah rumah pangsa dan beberapa buah rumah di kawasan bandar untuk menampung pengijrahan dalam skala yang besar ini. Dan seterusnya adalah fasa terakhir, yaitu era pembangunan moden yang berlangsung pada tahun 1962 hingga 1966. Terletak di sebelah barat Kampung Sembiling dan Sungai Kedayan, di mana di sini dibangunkan Jabatan Ehwal Ugama, madrasah dan sebuah bahtera terapung di halaman Masjid Omar Saifuddin yang kita dapat lihat pada masa ini. Dan penempatan ini telah menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pentadbiran agama Islam di negara Brunei pada masa itu. Dan kawasan kedua di antara Jalan Stony, Jalan Elizabeth II dan Jalan Sultan, dan ia dipenuhi dengan bangunan pejabat-pejabat kerajaan yang baru. Dan terakhir di sebelah utara Kampung Kianggih, yaitu di antara Jalan Sultan, Jalan Elizabeth II, Jalan Kianggih dan Jalan Bendahara. Maka menerusi daripada ketiga-tiga fasa ini telah dicapai semasa pemerintahan almarhum Sultan Omar Saifuddin Sa'dul Khariwaddin. Maka dengan keberjayaan ini telah menampakkan Bandar Brunei menjadi sebuah bandar yang dibangun dengan pesat dalam bidang politik, ekonomi dan infrastruktur dan sosial, sehingga kan baginda sendiri telah digelarkan sebagai arkitek Brunei moden pada masa itu. Dan maka untuk memperingati dan mengenang jasa bakti baginda, maka pada 4 Oktober 1970 Menteri Besar Brunei pada masa itu, Pengiran Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim, telah mencadangkan supaya nama Bandar Brunei ditukar kepada Bandar Seri Begawan. Dan hingga kekallah sehingga ke hari ini Bandar Brunei itu menjadi Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, itulah antara sejarah yang boleh kita ketahui yang diberikan penjelasan dengan wawancara kita pada hari ini. Mungkin akhir sekali harapan jabatan atas sambutan ini, mungkin Puan Ashikin boleh menjawab. Terima kasih. Jabatan Bandaran berharap agar masyarakat akan terus menghargai sejarah, mencintai Bandar Seri Begawan serta bersama-sama menjaga dan membangunkannya untuk kesejahteraan semua. InsyaAllah. Amin. Baik, selesailah sudah ya mengenai dengan wawancara kita pada pagi ini. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi
kepada narasumber kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Faizal bin Haji Mat Salleh, merupakan pemangku timbalan pengetua Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Terima kasih Tuan ya. Terima kasih. Baik, dan juga kepada tetamu kita yang kedua bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Siti Nur Ashikin binti Haji Morni, merupakan pegawai bandaran. Terima kasih Puan ya. Sama-sama. Ya, dan narasumber kita yang ketiga bersama dengan Yang Mulia Puan Dayangku Khairunisa Nur Ashikin binti Pinggiran Asmali, merupakan pegawai tugas-tugas khas tingkat 2. Kita ucapkan ribuan terima kasih ya. Terima kasih. Dan insyaAllah dalam kesempatan kita berjumpa lagi, dan kita amat berbangga sudah 50 tahun ya. Ianya 55 tahun. 55 tahun. Seusia saya. Baik. Jadi sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.